Assalamualaikum dan salam sejahtera. Apa khabar pelajar semua? Semoga berada dalam keadaan sihat sejahtera. Dan cikgu ucapkan selamat mengikuti kelas program ikhlas anjuran Jabatan Pendidikan Negeri Kelantan pada kali ini. Dan cikgu selaku guru geografi dari SMK Seri Gunung akan mengupas tajuk migrasi yang merupakan salah satu tajuk penting dalam Sukatan Geografi Penggal 1. Jadi, cikgu berharap pelajar semua mendapat input dan maklumat yang berguna berkenaan dengan tajuk ini sebagai persiapan untuk menduduki peperiksaan semester 1 pada tahun ini. Sebagai memulakan taklimat, cikgu pecahkan beberapa subtajuk berkenaan dengan migrasi mengikut pecahan kecil untuk memudahkan anak-anak pelajar. Di samping itu, cikgu juga akan menyelitkan teknik ataupun cara menjawab soalan berkenaan dengan migrasi dalam penggal 1. Baik, sebagai memulakan taklimat cikgu, cikgu memulakan taklimat berkenaan dengan migrasi iaitu berkenaan dengan pola migrasi. Okey. Jadi sebab cikgu yakin ramai pelajar-pelajar masih lagi keliru ataupun tak dapat membezakan di antara pola migrasi dengan jenis migrasi. Jadi untuk makluman semua, pola migrasi terbahagi kepada 3, iaitu yang pertama arah aliran migrasi, yang kedua isi padu, yang ketiga komposisi aliran migrasi. Okey. Jadi yang pertama, arah aliran migrasi dia merujuk kepada migrasi daripada mana ke mana. So kita katakan di Malaysia, arah aliran migrasi ialah daripada luar bandar ke bandar, luar bandar ke luar bandar. Itu arah aliran migrasi. Okey, yang kedua, pola yang kedua ialah isi padu aliran migrasi. Jadi isi padu aliran migrasi merujuk kepada jumlah. Okey, so kita katakan bahawa di Malaysia, migrasi melibatkan jumlah pergerakan penduduk yang agak ramai. Okey. Dan yang ketiga, komposisi aliran. Okey, komposisi aliran dibahagi bertiga. Yang pertama, jantina. Kita kata di Malaysia, migrasi biasanya didominasi oleh lelaki berbanding dengan wanita. Yang kedua, pendidikan. Kita kata di Malaysia, golongan yang bermigrasi, berhijrah keluar ke bandar terutamanya, merupakan golongan berpendidikan tinggi, lepasan SPM, college dan juga IPTA. Dan yang ketiga iaitu umur. Di Malaysia, sebahagian besar migrasi adalah dalam lingkungan umur 20 hingga 40 tahun. Okey. So, saya harap pelajar-pelajar jelas berkaitan dengan pola. Sebab pola merupakan satu trend, satu arah, satu kecenderungan migrasi di Malaysia. Okey. Melibatkan umur yang bagaimana, melibatkan jantina, arah dari mana ke mana dan melibatkan jumlah ramai ataupun sedikit. Okey. Jadi saya harap, cikgu harap pelajar sudah jelas berkaitan dengan pola dan kita pergi pula kepada aspek yang kedua iaitu jenis migrasi dalaman di Malaysia. Baik. Yang pertama sekali, migrasi luar bandar ke bandar. Okey, migrasi ini biasanya disebabkan oleh pekerjaan dan juga pendidikan. Ramai golongan belia daripada luar bandar berhijrah ke bandar untuk belajar dan juga bekerja. Baik, jenis yang kedua, migrasi daripada luar bandar ke luar bandar. Okey, migrasi jenis ini biasanya berlaku apabila kerajaan
menjalankan dasar pembangunan wilayah, iaitu membuka tanah rancangan, membawa peneroka daripada luar bandar juga keluar bandar. Yang ketiga, migrasi daripada bandar ke bandar. Okey, migrasi jenis ini berlaku apabila berlakunya pertukaran pekerjaan, perubahan pekerjaan daripada sebuah bandar ke bandar yang lain. Yang akhir sekali, migrasi daripada bandar ke luar bandar. Migrasi ini berlaku apabila golongan pesara yang tinggal di bandar berhijrah ke kawasan luar bandar. Okey, jelas? Okey. Jadi saya harap pelajar-pelajar boleh bezakan di antara jenis dan pola migrasi. Baik. Kita ke aspek yang ketiga, iaitu faktor-faktor yang mempengaruhi migrasi dalaman di Malaysia. Okey. Jadi dalam senarai faktor yang pelajar boleh lihat, okey, dia ada satu faktor pemberat, iaitu faktor ekonomi. Jadi pelajar harus memberi penekanan kepada faktor ekonomi kerana dia merupakan faktor paling utama ataupun faktor pemberat berlakunya migrasi dalaman di Malaysia. Baik. Jadi di sini cikgu pecahkan kepada 3 aspek faktor ekonomi. Yang pertama sekali, peluang pekerjaan. Okey. Jadi ramai golongan belia berhijrah ke bandar untuk mendapatkan pekerjaan. Okey. Yang kedua, pelajar kerana faktor gaji. Okey. Di bandar menawarkan gaji yang tinggi berbanding dengan kawasan luar bandar. Yang ketiga, di bandar berlakunya pembangunan ekonomi yang pesat dalam sektor perkhidmatan dan dalam sektor perindustrian yang memerlukan ramai tenaga kerja. Okey, so untuk faktor ekonomi kita ada 3 faktor yang utama: peluang pekerjaan, gaji dan juga pembangunan ekonomi. Okey, yang kedua, pendidikan. Sebahagian besar IPTA di Malaysia terletaknya di bandar. Okay, yang ketiga, pelajar kemudahan infrastruktur seperti pembinaan lebuh raya utara selatan, lebuh raya pantai timur yang memendekkan lagi masa perjalanan, yang memudahkan lagi pergerakan penduduk ke kawasan bandar. Yang keempat, kemudahan pengangkutan darat, bas, kereta api, pengangkutan udara, memudahkan dan mempercepatkan lagi pergerakan penduduk. Yang kelima, pelajar kemudahan pembandaran seperti pusat hiburan, pusat membeli belah menjadi tarikan kepada golongan muda untuk berhijrah ke bandar ataupun berlakunya migrasi luar bandar ke bandar. Okey, yang seterusnya, dasar kerajaan. Okey, dasar kerajaan seperti pembangunan wilayah, okey, membuka tanah rancangan, okey, membawa ramai penduduk daripada luar bandar ke kawasan kemajuan tanah seperti Felda, okey, Kesedah dan sebagainya. Okey, sumber alam, kawasan yang kaya dengan sumber alam seperti petroleum, biji timah, tanah yang subur menjadi tumpuan penduduk ataupun kita katakan ramai penduduk berhijrah ke kawasan tersebut. Okey, dan akhir sekali faktor sosial seperti perkahwinan dan persaraan. Contohnya persaraan pelajar menyebabkan berlakunya migrasi bandar ke luar bandar apabila pesara berhijrah ke kawasan luar bandar. Okey, jadi cikgu huraikan satu persatu faktor sebab salah satu kelemahan pelajar semasa menjawab ialah pelajar gagal ataupun tak mampu menjelaskan faktor-faktor berlakunya migrasi. Calon kebanyakannya hanya mampu listing sahaja, menyenaraikan sahaja faktor, menyebabkan calon gagal mendapat markah maksimum bagi setiap isi yang dikemukakan. Okey, baik.
Sesungguhnya cikgu pergi kepada aspek yang keempat, okey, kesan-kesan migrasi dalaman di Malaysia. Di sini suka cikgu ingatkan kepada pelajar-pelajar semua, apabila pelajar bercakap berkenaan dengan kesan, menjawab soalan berkenaan dengan kesan, calon kena ingat ada dua aspek utama iaitu negatif dan positif. Walaupun dalam soalan tak dinyatakan sama ada positif ataupun negatif. Okey, jadi secara otomatiknya kalau kesan dia merujuk kepada kesan negatif dan kesan positif. Baik, kita tengok kesan negatif. Okey, jadi sama seperti faktor tadi, kelemahan pelajar semasa menjawab ialah pelajar tidak boleh mengembangkan fakta yang dinyatakan. Cikgu bagi contoh pengangguran di bandar. Okey, jadi isunya ialah bagaimana kita nak kaitkan pengangguran di bandar tu dengan migrasi. Okey, jadi kalau pelajar boleh kaitkan migrasi dengan pengangguran di bandar, bererti pelajar dapat menjawab. Okey, saya bagi contoh. Kita katakan apabila berlakunya migrasi golongan muda dari luar bandar ke bandar, dalam volume yang tinggi, dalam jumlah yang ramai, menyebabkan peluang pekerjaan di bandar tak mampu menampung jumlah penduduk ataupun golongan muda yang begitu ramai. So, berlaku pengangguran. Baik, yang kedua, kesesakan di bandar. Okey, apabila ramai penduduk yang bermigrasi ke bandar, maka secara otomatiknya penggunaan kenderaan juga tinggi. So, menyumbangkan kepada kesesakan lalu lintas di bandar. Yang ketiga, setinggan. Okey, pertempatan setinggan wujud kerana golongan yang berhijrah ke bandar tersebut tidak mampu menyewa, tak mampu membeli rumah yang ditawarkan di kawasan bandar. So, mereka membina pertempatan haram di atas tanah-tanah kerajaan yang kita kenali sebagai setinggan. Okey, yang keempat, masalah sosial seperti jenayah, ragut, penyalahgunaan dadah, pelacuran dan sebagainya. Yang kelima, pelajar, tekanan terhadap sumber tanah. Okey, jadi saya dapati daripada faktor-faktor yang ada, inilah satu faktor yang pelajar tak boleh nak jelaskan berbanding dengan faktor yang lain. Baik, tekanan terhadap sumber tanah bermaksud, okey, tanah di bandar digunakan untuk pelbagai tujuan seperti untuk pertempatan, untuk perindustrian, untuk pembinaan dan sebagainya. So, menyebabkan tekanan terhadap tanah tinggi dan nilai hartanah di bandar juga tinggi. Okey, yang seterusnya, pencemaran sumber alam. Okey, bila kita bercakap tentang sumber alam seperti air di bandar, udara di bandar, tanah di bandar akan tercemar ataupun kualitinya merosot. Okey, saya bagi contoh mengapa migrasi menyebabkan udara di bandar tercemar. Kerana penggunaan kenderaan tinggi dan pelepasan karbon monoksida juga tinggi. Okey, mengapa berlaku pencemaran bunyi akibat migrasi? Akibat pertambahan kenderaan di bandar menyebabkan berlakunya pencemaran bunyi. Dan akhir sekali pelajar, kerosakan sumber alam. Okey, so kita katakan bila berlakunya migrasi ke bandar, berlaku tanah runtuh, berlaku hakisan tanah di kawasan bandar. Persoalannya mengapa? Okey, di sini memerlukan satu huraian bagi pelajar membentuk satu perenggan dalam peperiksaan. Sebagai contoh, kerosakan sumber alam seperti tanah runtuh. Dan yang kedua, hakisan tanah. So, bagaimana kita nak kaitkan dengan pertumbuhan penduduk ataupun migrasi penduduk yang tinggi di bandar? Jadi, contohnya, mengapa tanah runtuh berlaku di bandar? Kita kata bukit diteres, dipotong, digondolkan untuk membina kawasan pertempatan. Struktur tanah longgar, hujan lebat tanah runtuh. Okey?
Jadi, sekali lagi cikgu nak ingatkan, kalau kesan pelajar mesti sebut kesan positif dan negatif. Baik, yang positif. Okey. Yang pertama, kemajuan ekonomi. Jadi saya harap apa yang cikgu sampaikan di sini membantu pelajar untuk mengolah fakta. Okay? Menjelaskan fakta, boleh menghuraikan. Sebab soalan periksa, jelaskan, huraikan. Okay? Baik, yang pertama sekali, bila berlaku migrasi pelajar, ekonomi berkembang. Cikgu bagi contoh. Okay. Bila berlaku migrasi desa ke bandar, sektor pembinaan di bandar tidak lagi mengalami kekurangan tenaga pekerja. Yang kedua, sektor perkhidmatan di bandar juga mendapat tenaga kerja yang mencukupi. Bila ramai tenaga muda golongan belia yang berhijrah ke bandar. Yang kedua, peningkatan kemudahan sosial. Okey, kita bagi contoh seperti sekolah, IPTA, hospital, klinik. Mengapa meningkat? Kerana untuk menampung jumlah penduduk yang ramai akibat migrasi. Okey, mungkin kalau tak ada migrasi, tak berlaku pertambahan hospital, tak berlaku pertambahan klinik dan sebagainya. Okey, yang ketiga, mengurangkan tekanan terhadap sumber. Maksud dia, bila ramai golongan muda daripada luar bandar berhijrah ke bandar, menyebabkan sumber tanah yang terdapat di kawasan luar bandar itu kurang mengalami tekanan. Okay? Kurang mengalami kepadatan. So, menyebabkan sumber tanah tersebut dapat dibangunkan dengan lebih efisien dan dengan lebih baik lagi. Okey. Yang keempat pelajar, kemajuan infrastruktur di bandar seperti LRT, komuter, lebuh raya dan sebagainya. Mengapa berkembang di kawasan migrasi yang menjadi tumpuan penduduk? Kerana untuk memudahkan pergerakan penduduk. Okey. Yang seterusnya, bila migrasi tinggi di sesebuah kawasan, berlakunya peningkatan dalam saiz pasaran. Okay? Banyak barangan dapat dijual di kawasan tersebut kerana mempunyai penduduk yang ramai akibat migrasi masuk. Okay? Sebagai contoh di bandar. Okay? Pasaran barangan dan perkhidmatan di bandar adalah tinggi. Mengapa? Okay? Tata kenderaan, barangan runcit sebab penduduknya yang ramai akibat migrasi masuk ke bandar. Okey. Jadi itu antara kesan-kesan positif. Cuma sekali lagi cikgu nak ingatkan, okey, kalau soalan menanyakan tentang kesan migrasi, walaupun tak dinyatakan positif ataupun negatif, ingat calon mesti menyenaraikan ataupun menjelaskan kedua-dua kesan itu positif dan negatif. Okey. Baik. Yang seterusnya, aspek yang penting juga dalam migrasi ialah migrasi antarabangsa. Okey. Jadi ada 3 perkara di sini. Yang pertama sekali, konsep migrasi antarabangsa. Yang kedua, faktor berlakunya migrasi antarabangsa. Yang ketiga, kesan-kesan migrasi antarabangsa. Okey. Jadi 3 subtajuk ini dapat cover tajuk migrasi antarabangsa. Baik. Cikgu bagi konsep migrasi antarabangsa. Apa beza dengan migrasi dalaman? Okey, baik. Migrasi antarabangsa merupakan pergerakan penduduk dari sebuah negara ke sebuah negara yang lain. Okey? Migrasi antarabangsa melibatkan 2 buah negara. Okey, baik. Sama seperti migrasi dalaman, okey, kita tengok dulu faktor-faktor berlakunya migrasi antarabangsa. Jadi, faktor penyebab agak berbeza dengan faktor berlakunya migrasi dalaman. Okey, seperti juga migrasi dalaman pelajar, faktor ekonomi merupakan faktor terpenting berlakunya migrasi antarabangsa. Okey, baik. Cikgu bagi contoh, mengapa berlakunya penghijrahan
penduduk Indonesia, Filipina, Bangladesh, Myanmar ke Malaysia. Faktor ekonomi, faktor terpenting sekali. Jadi, ingat, bila kita bercakap tentang faktor ekonomi, ada 3 item ataupun 3 perkara penting yang terkandung dalam faktor ekonomi. Yang pertama sekali, peluang pekerjaan yang wujud di Malaysia adalah tinggi. Pelajar bagi contoh, dalam sektor peladangan, dalam sektor perkhidmatan, dalam sektor pembinaan dan dalam sektor perindustrian. Okey? Yang kedua pelajar, gaji ataupun kadar upah. Kadar upah yang ditawarkan di Malaysia adalah tinggi berbanding dengan negara asal migran. So, merupakan tarikan kepada migran untuk berhijrah ke Malaysia. Yang ketiga, berlakunya perkembangan ekonomi yang pesat di Malaysia pada masa kini, terutamanya dalam sektor pembinaan dan perkhidmatan. Okay? Cikgu nak ingatkan di sini, semasa pelajar menjawab, kalau pelajar menyatakan peluang pekerjaan, pelajar mesti menyatakan contoh pekerjaan. Okay? Kalau pelajar kata perkembangan ekonomi, sebut sektor ekonomi manakah yang berkembang di Malaysia yang menjadi tarikan kepada penduduk luar untuk berhijrah ataupun bermigrasi ke Malaysia. Okay. Yang keempat pelajar, dalam ekonomi, nilai mata wang Malaysia. Sebagaimana kita tahu, nilai RM lebih tinggi berbanding dengan rupiah, peso dan sebagainya. Okay? Itu juga merupakan faktor-faktor yang terkandung dalam faktor ekonomi. So, sekali lagi cikgu nak ingatkan, faktor pemberat ialah faktor ekonomi. Okay. Yang kedua, faktor pendidikan. Okay. Faktor pendidikan, ramai pelajar-pelajar luar negara bermigrasi ke Malaysia untuk melanjutkan pelajaran di beberapa buah IPTA di Malaysia seperti UIA, Universiti Melaya dan sebagainya. Yang ketiga pelajar, faktor ketersampaian, accessibility. Okey, jadi kita bagi contoh, mengapa penduduk Indonesia, Thailand bermigrasi ke Malaysia? Kerana ketersampaian tinggi. Berdekatan, berjiran, tak memerlukan kos yang tinggi. Baik, yang keempat, faktor bencana alam. Mengapa Malaysia menjadi tumpuan penduduk luar? Kerana Malaysia bebas daripada bencana alam. Calon mesti menyatakan contoh bencana alam seperti gempa bumi, banjir, taufan. Jadi Malaysia menjadi tumpuan migran asing kerana kita bebas daripada bencana alam. Yang seterusnya pelajar, dasar kerajaan. Dasar kerajaan Malaysia seperti pemberian permit kerja, pengurangan levy pekerja asing, dapat menarik ramai pekerja asing untuk datang bekerja di Malaysia. Yang kedua akhir pelajar, faktor geopolitik. Faktor geopolitik ialah faktor kestabilan ataupun keamanan yang wujud di Malaysia. Kalau kita compare Malaysia dengan negara jiran, Thailand, berlaku pergolakan di selatan Thailand, Filipina berlaku pergolakan di selatan Filipina, so menyebabkan keselamatan golongan yang berhijrah ke Malaysia adalah terjamin kerana kestabilan politik yang wujud. Dan akhir sekali pelajar, faktor geobudaya. Faktor geobudaya pelajar, dia merujuk kepada bahasa, bangsa yang sama. Satu sebab mengapa penduduk Indonesia berhijrah ke Malaysia ialah kerana agama, bahasa dan rumpun bangsa yang sama. Jadi, cikgu harap
pelajar-pelajar boleh menyatakan faktor berlakunya migrasi dan dalam masa yang sama pelajar boleh menjelaskan faktor-faktor berlakunya migrasi antarabangsa. Okey, baik. Akhir sekali pelajar semua, okey, kesan-kesan migrasi antarabangsa. Sebagaimana cikgu bagi tahu tadi, sama juga seperti migrasi dalaman, migrasi antarabangsa juga mempunyai kesan negatif dan mempunyai kesan positif. Okey, baik. Yang pertama, cuba kita lihat kesan negatif. Okey. Persaingan dengan buruh tempatan. Okey. Sekali lagi, cikgu minta pelajar dapat menjelaskan, menghuraikan setiap kesan ini dengan baik beserta contoh-contoh yang sesuai. Okey, persaingan dengan buruh tempatan yang pertama. Kita kata majikan di Malaysia lebih berminat untuk mengambil buruh asing berbanding buruh tempatan kerana kadar upah yang rendah. Okey. Yang kedua pelajar, masalah sosial. Okey, banyak masalah sosial di Malaysia pada masa kini dicetuskan ataupun berpunca daripada warga asing seperti jenayah, ragut, samun, penyalahgunaan dadah, pelacuran dan sebagainya. Okey, masalah sosial. Okey. Yang ketiga, berlakunya pengaliran keluar wang negara ke luar. Okey. Contohnya statistik pada tahun 2012 beberapa bilion RM keluar kerana dibawa oleh pekerja asing. So, duit ataupun ringgit Malaysia tidak berkitar ataupun tidak berpusing dalam negara Malaysia. Okey. So, memberi kerugian kepada negara kita. Yang keempat pelajar, wujudnya tempatan setinggan sama juga dengan kesan migrasi dalaman tadi. Okey, pertempatan setinggan wujud kerana pertempatan setinggan wujud kerana pekerja-pekerja asing tak mampu untuk menyewa rumah yang terdapat di kawasan bandar. Okey, jadi sebagai alternatif mereka membina pertempatan haram di atas tanah-tanah kerajaan di kawasan pinggir-pinggir bandar. Okey, akhir sekali pelajar, kesan negatif iaitu wabak penyakit. Okey, beberapa wabak penyakit yang sering dikaitkan dengan kemasukan warga asing seperti penyakit TB, SARS dan yang terbaru COVID-19. Okey, jadi pekerja asing membawa ataupun menyebarkan penyakit-penyakit ini ke negara kita Malaysia. Okey. Tapi pelajar kena ingat walaupun terdapat banyak kesan negatif, kita jangan lupa bahawa kemasukan migran asing juga membawa banyak kesan positif ke atas pembangunan sosio-ekonomi di Malaysia. Okey. Yang pertama sekali pelajar, menjana pembangunan ekonomi negara. Okey, baik. Di sini pelajar perlu bagi contoh sektor ekonomi negara seperti sektor pembinaan, seperti sektor peladangan, seperti sektor perkhidmatan, perindustrian berkembang pesat pada masa kini kerana mendapat tenaga kerja mencukupi yang diperolehi daripada pekerja asing. Okey. Kita dalam sektor pembinaan, Malaysia tidak menghadapi masalah kekurangan tenaga buruh. Yang kedua, pasaran barangan di Malaysia seperti perkhidmatan, makanan dan sebagainya meningkat kerana kemasukan warga asing. Dengan bahasa mudah pelajar, permintaan terhadap barangan dan perkhidmatan di Malaysia semakin tinggi apabila banyak warga asing yang masuk ke negara kita. Dan yang paling penting sekali pelajar, pemindahan teknologi. Okey, kemasukan tenaga pakar seperti jurutera dalam sektor otomotif, jurutera dalam sektor pembinaan, akan meningkatkan lagi kualiti produk
yang dihasilkan di Malaysia. Okey. Jadi menyebabkan produk kita mampu berdaya saing kerana kita mendapat pemindahan teknologi daripada negara asing apabila tenaga pakar mereka masuk menjalankan pelaburan modal di negara kita Malaysia. Okey. Jadi cikgu rasa setakat itu sahaja berkenaan dengan migrasi. Dan sebagai rumusan dia, sekali lagi cikgu tegaskan di sini. Pertama sekali, berkenaan dengan kesan, cikgu ingatkan pelajar, mesti menyatakan kesan positif dan kesan negatif. Okey. Yang kedua pelajar, dalam peperiksaan ada dua perkara penting, menyenaraikan fakta dan menjelaskan fakta. Jadi dengan apa yang cikgu sampaikan tadi, pelajar mampu menyenaraikan fakta dan menjelaskan fakta. Jadi, cikgu rasa setakat itu saja pertemuan kita untuk program ikhlas pada kali ini. Semoga kita bertemu semula di lain masa. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.